Berapa banyak Nuri filter yang dia boleh buat? Dia banyak gila. Download je. Dia macam Snapchat lah cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan bicarakan tentang bab 7, sejarah bab 7, tingkatan 4. Okey, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Okey, dalam bab 7 ni ada 5 subtopik yang awak akan belajar. Okey, iaitu yang pertama adalah latar belakang idea negara merdeka. Okey, yang kedua CLC ataupun kita sebut jawatan kuasa hubungan antarakaum lah. Ringkasnya kita sebut CLC. Okey, yang ketiga kita belajar sistem ahli. Okey, pembentukan sistem ahli. Dan untuk malam ini kita akan sentuh topik berkenaan dengan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, kalau masa mengizinkan mungkin kita sentuh habislah sampai penubuhan parti politik. Okey, kita cubalah kita buat yang mana yang sempat. Okey, so 7.4 berkenaan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, so sebelum kita nak pergi tentang sistem pendidikan kebangsaan yang ada macam-macam jenis laporan penyata jawatan kuasa dan sebagainya. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks sekalipun, okey, ada 5 yang disebut dalam sistem pendidikan kebangsaan yang awak akan belajar. Yang pertama awak akan belajar laporan BANS. Okey, ada murid nak sebut BANES. Ikutlah terpulang dia kalau dia nak sebut nak memudahkan dia menghafal ataupun nak memudahkan dia ingat perkataan yang perlu ditulis dalam kertas peperiksaan. Okey, ikut sebutan yang awak mudahlah. Okey, kalau kita sebut laporan BANS lah. Okey, kalau awak nak sebut BANES pun terpulang awak. Okey, iaitu pada tahun 1951. Yang kedua adalah laporan Fen Wu, iaitu orang Cina lah daripada orang Cina. Okey, nama pun Fen Wu. Okey, iaitu tahun 1951 juga. Tahun yang sama laporan BANS dibuat. Okey, laporan Fen Wu ni wujud pun disebabkan ketidakpuas hati orang Cina terhadap laporan BANS ini. British lah yang buat. Okey, kemudian kita belajar juga Ordinan Pelajaran 1952. Okey, Ordinan Pelajaran 1952 ini wujud disebabkan kedua-dua laporan ini. Dia kira gabungkanlah mengambil kedua-dua unsur yang terdapat daripada laporan BANS dan laporan Fen Wu dan disesuaikan mengikut kehendak rakyatlah ketika itu, kehendak masyarakat penduduk tempatan ketika itu. Okey, maka wujudlah Ordinan Pelajaran 1952 setahun selepas laporan BANS dan laporan Fen Wu. Okey, ordinan ni undang-undang kalau awak perasan ada perkataan ordinan ni, dia dah jadi sebuah undang-undang lah yang perlu dibuat, dilaksanakan ataupun perlu dikuatkuasakan. Okey, so kemudian yang keempat awak akan juga belajar tentang laporan Woodhead. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah tahun 55. Okey. Okey, untuk laporan Woodhead ni awak ingatlah laporan Woodhead ni hanya untuk pendidikan di Sarawak dan Sabah sahaja. Okey, boleh ingat? Wood kan kayu. Di negeri Sabah dan Sarawak kan banyak kayu kayan kan, kayu balak. Banyak hutan. So awak ingatlah bila ingat Woodhead, awak ingat pendidikan di Sabah dan Sarawak sahaja. Dia tidak menyentuh tentang tanah Melayu lah. Okey, kita belum merdeka masa ni 55, 51, 52 kita belum merdeka. So awak takkan jumpa disebut pendidikan Malaysia lah, kita sebut pelajaran pendidikan tanah Melayu. Okey. Kemudian yang akhir sekali awak akan belajar penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Bila penyata jawatan kuasa pelajaran 56 ini dibuat, okey, maka dikatakan menjadi asas lah, menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan. Nama lain untuk penyata jawatan kuasa pelajaran 56 ni, nama lain dikenali sebagai penyata razak. Saya pun lupa nak letak kat sini nota saya. Tak ada saya lupa nak letak. Okey. Boleh letaklah, tapi ni kalau awak nak tulis
Nama lain bagi penyata jawatan kuasa pelajaran 56, awak boleh buat kotak kat sini. Nama lainnya dikenali sebagai penyata razak. Okey, awak boleh juga tengok muka surat 183 kat buku teks. Ada istilah itu digunakan. Okey. Okey, kemudian kita sebelum kita nak sentuh kepada lima perkara itu berkenaan dengan pendidikan negara kita sebelum merdeka tau. Okey, sebelum merdeka of course kita kena buat dulu bentuk pendidikan macam mana kita nak buat. Sebab negara kita ke arah negara merdeka. Jadi maka sistem pendidikan perlu dibuat dulu. Macam mana sistem pendidikan bila negara kita dah merdeka nanti? Tak boleh lah. Maksudnya bila British dah bagi merdeka, kita baru nak buat kan sistem pendidikan. Jadi kelang kabut. Nanti masyarakat kita, anak-anak generasi muda ni tak tahu pendidikan macam mana yang diorang perlu terima. Jadi idea-idea nak membentuk sistem pendidikan kebangsaan itu perlu dibuat sebelum negara kita merdeka. Okay, kalau awak tengok bab 7 ni semua tentang orang kata kerja-kerja yang British usahakan. Sebelum nak bagi kemerdekaan kepada negara kita, apa yang British buat? British buat jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kenapa British buat benda tu semua? CLC tu. Supaya untuk memupuk kerjasama pemimpin antara pelbagai kaum kan. Jadi bila nanti British dah bagi merdeka, maka negara kita tak kelang kabut nanti. Okay? Dah ada sistem politik, dah ada pertubuhan politik. Kemudian kita dah belajar juga sistem ahli. Sebelum nak British nak bagi kemerdekaan, British perlu melatih penduduk tempatan dulu untuk menerajui pentadbiran, untuk mengendalikan kerajaan. Perlu bagi latihan dulu, sistem ahli. So bila kita masuk 7.4, dia berkenaan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Ataupun kita faham sekolah lah kan. Nanti bila British dah bagi merdeka, kita dah siap-siap lah. Kita dah ada ordinan, kita dah ada penyata, jawatan-jawatan kuasa pendidikan. Dah ada guideline lah. Maksudnya dah ada garis panduan macam mana jenis-jenis sekolah yang akan diwujudkan nanti. Boleh faham tak? Itu cerita latar belakang lah. Okay, so kita cerita dulu sedikit latar belakang berkenaan pendidikan kebangsaan. Okey, sistem pendidikan di negara kita ketika zaman pemerintah. Ini nak ceritakan zaman British British memerintah negara kita. Okey, tahun 50-an kita masih diperintah British. Okey, kita belum memerintah negeri kita sendiri kan. Okey, iaitu sistem pendidikan negara kita zaman pemerintahan British mengamalkan sistem pendidikan vernacular. Yang ni awak kena ingatlah, kena faham. Okey, pernah dengar tak perkataan vernacular ni? Pernah dengar tak korang? Tak. Oh, tak pernah dengar Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Oh, vernacular tu. Vernacular. Tak pernah dengar korang? Pernah dengar tapi tak tahu maksud. Tak tahu maksud. Okey, so maksudnya ialah inilah, okey, iaitu sistem persekolahan mengikut kaum. Okey, itu antara maksud lah. Maksud nak faham sistem sekolah vernacular sama juga bermaksud dengan sistem persekolahan mengikut kaum. Okey, kemudian kita nak kenal pula apa ciri-ciri sekolah vernacular. Ciri-ciri sekolah vernacular ianya dibezakan. Dibezakan mengikut bahasa, dibezakan mengikut kurikulum. Yang kat buku teks sebut dua benda je. Yang ni saya tambah sendiri. Ini buku silibus sama lah. Tapi nak letak aja contoh, kalau untuk contoh soalan esei kan, mana tahu nak jawapan markah lebih, awak bagi je yang bawah ni sekali. Okay, kemudian untuk ciri-ciri sekolah vernacular ialah menggunakan bahasa pengantar yang berbeza. Okey, maksudnya sekolah Cina guna bahasa pengantar bahasa Cina. Sekolah Tamil guna bahasa pengantar bahasa Tamil. Itulah maksud sekolah vernacular. Boleh faham tak maksud sekolah vernacular? Okey. Kemudian sekolah vernacular juga berbeza dari segi kurikulum. Kalau kata sekolah Cina, kurikulumnya daripada Cina. Boleh faham tak? Silibus dia. Silibus kurikulum samalah ni. Kurikulum, sukatan pelajaran, silibus ni sama maksud lah. Okey. Tapi kat buku teks kita guna istilah kurikulum. Okey, so
kurikulum pendidikan kita zaman pemerintahan British kat sekolah Cina, kurikulumnya bukan daripada negara kita sendiri yang buat. Dia ambil daripada negara China. Sama juga macam sekolah Tamil yang ada kat Tanah Melayu ketika itu, masa British perintah negara kita, kurikulum pendidikan sekolah Tamil adalah kurikulumnya datang daripada negara India. Okey. Itu maksudnya lah. So bila kata kalau keluar soal maksud sekolah vernacular, awak kena sebut yang ni pertama lah. Okey, sekolah vernacular bermaksud sistem persekolahan mengikut kaum. Iaitu menggunakan bahasa pengantar berbeza. Bagilah contoh satu. Okey, lepas tu kurikulum. Kurikulum juga berbeza. Ni. Tulislah penuh. Bahasa pengantar berbeza. Kurikulum berbeza. Ada istilah, kadang-kadang digunakan istilah sukatan pelajaran atau silibus. Okey, awak hati-hati penggunaan istilah yang berbeza, hati-hati. Okey, kadang dalam kertas peperiksaan dia tak semestinya ikut istilah yang sama, ikut buku teks. Kadang-kadang dia guna istilah yang berbeza-beza. Jadi awak kena kenal. Kurikulum tu sama maksud sukatan pelajaran, sama maksud dengan silibus. Okey? So bagilah satu contoh. Zaman pemerintahan British, sekolah Cina, kurikulumnya datang daripada China. Okey, yang ini seingat saya dekat buku teks awal tak ada. Tapi buku silibus lama dia ada terangkanlah. Jadi saya bagi tahu sekali knowledge untuk supaya awak tahulah. Okey, iaitu sekolah Cina zaman pemerintahan British memang kurikulum datang daripada Cina. Cikgu-cikgu dia yang ajar pun sekolah Cina bukannya cikgu-cikgu yang datang daripada Tanah Melayu. Kan yang lahir di Tanah Melayu. Tetapi guru-guru itu datang daripada negara China, import. Sama juga sekolah Tamil zaman itu. Cikgu-cikgu dia pun guru-guru yang dibawa masuk datang daripada negara India. Yang ni saya tambah kat sini. Guru pun daripada kaum masing-masing. Okey, guru pun daripada kaum masing-masing. Iaitu sekolah Cina diajar oleh guru daripada China. Sekolah Tamil diajar oleh guru daripada negara India. Okey, itulah maksud sekolah vernacular. Okey, so korang dah boleh faham lah maksud sekolah vernacular. Okey? Mana? Sekolah vernacular. Yeah. Okey. Kemudian ini contoh-contoh sekolah vernacular yang ada di Tanah Melayu ketika itu ketika zaman pemerintahan British, iaitu sekolah vernacular di Tanah Melayu ada 3 jenis, iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. So senang je ingat kan. Contoh kalau keluar soalan, nyatakan jenis-jenis sekolah vernacular yang wujud di Tanah Melayu ketika zaman pemerintahan British di negara kita. So simple je. Awak just sebut je sekolah vernacular Melayu, yang kedua sekolah vernacular Cina. Nak tulis jawapan lebih pun tak ada masalah. Okey. Sekolah vernacular Tamil. Jangan tambah-tambah lah vernacular Arab ke. Jangan tambah-tambah. Okey. Sebab ini saja yang disebut kat dalam buku teks lah. Okey. Kemudian sekolah vernacular di Sarawak dan Sabah. Sekolah vernacular Sarawak dan Sabah ada 3 juga. Tetapi beza sikit dengan Tanah Melayu. Dia tak ada sekolah Tamil. Yang ada di sekolah vernacular Melayu, okey, tetap ada vernacular Melayu sebab Sarawak, Sabah masih ada orang Melayu walaupun mereka bukan majoriti. Banyak pribumi yang lain. Okey, Iban, Kadazan, Dusun, Melanau, Murut. Kan macam-macam kaum kan, etnik kat sana. Okey, kemudian Sabah, Sarawak juga ada sekolah vernacular Cina. Okey, tetap ada sebab Cina pun memang ada juga di sana. Okey, dan ketiga sekolah Mubalik Kristian. Sebab sedia maklum kita memang tahu di negeri Sarawak dan Sabah ramai yang menganut agama Kristian. Maka wujudlah sekolah Mubalik Kristian. Okey? Boleh? Jelas setakat ni? Syafina dah keluar ke? Syafina, mana lagi? Anik tak ada Cuba tanya Liana. Liana. Tu Liana, apa cerita Anik? Mana saya tahu dia. Bukan saya serumah dengan dia pun. Okey. Aduh. Okey, sambung
Okey, sebenarnya awak kena tahu perkara-perkara ini semua kesimpulannya kenapa sistem pendidikan kebangsaan perlu diwujudkan. Okey, kalau ada soalan tanya begitulah mengapa sistem pendidikan kebangsaan? Nama pun perkataan kebangsaan. Kenapa perlu diwujudkan? Okey, sebenarnya awak kena tahu tujuan diwujudkan sistem pendidikan kebangsaan tak lain tak bukan awak ingat perkataan memupuk perpaduan kaum. Okey? Saya sebut sampai 3 kali. Tujuannya untuk memupuk perpaduan kaum. Pendidikan kebangsaan ni bertujuan untuk memupuk perpaduan kaum. Nak wujudkan satu sistem sekolah yang sama. Satu sistem sekolah yang seragam. Satu sistem sekolah yang standard. Ada satu jenis sekolah je sepatutnya. Barulah masyarakat berbilang kaum itu duduk, orang kata hidup bersatu padulah. Okey, sistem pendidikan kebangsaan. Sama macam yang awak sekolah lah kan. Sekolah awak tu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putra. Okey, dah ada perkataan kebangsaan, maka dia menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Okey, kita menyatu padukan masyarakat berbilang kaum menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Itulah bahasa kebangsaan kita, bahasa Malaysia bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Okey. Kemudian, apakah usaha-usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan? Okey. Wah ni, lambatnya ni. Tak masuk pula. Macam ada tadi. Ni. Baru bangun tidur ke apa? Sorry bila saya lambat. Sorry. Lemah je suara. Okey, so yang pertama awak ingat laporan pendidikan yang diwujudkan di negara kita paling awal iaitu laporan Barnes tahun 1951. Okey, sama tahun dengan sistem ahli kan. Kalau kita tengok sistem ahli tahun 51 juga kan. So pada tahun yang sama juga laporan Barnes itu telah diwujudkan. Okey, nama Barnes ni sempena nama orang British LJ Barnes. Okey, dipengerusikan oleh LJ Barnes. Okey, mementingkan peranan sekolah rendah untuk membina satu bangsa penduduk tanah Melayu. Okey, itu Barnes punyalah kehendak. Dia ingin mengutamakan peranan sekolah rendah untuk membina satu bangsa penduduk tanah Melayu. Tapi nanti kita tengok idea Barnes ni tak dipersetujui oleh kaum Cina maka wujudlah laporan Fernwood nanti Okey, so kandungan laporan Barnes pula. Okey, kandungan isi laporan Barnes, okey, dia nak menyatakan bahawa sekolah rendah itu mesti menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Boleh ingat tak? Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey? Itu kehendak Barnes dan dinyatakan dalam laporan dia. Nanti negara kita merdeka diharapkan dapat gunalah benda ni, idea ni bagus untuk memupuk perpaduan. Itu cadangan dia. Sebab tu dimasukkan laporan pendidikan ni yang dikenali laporan Barnes. Okey, kemudian sekolah menengah, cadangan dia apa? Isi kandungan laporan Barnes sekolah menengah. Kalau bagi dia sekolah menengah itu mesti menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Maksudnya nanti bila murid itu dah masuk umur 13 tahun pergi sekolah menengah, awak belajar subjek sejarah ke, pendidikan Islam ke, subjek apa lagi, civic ke, PJ ke, menggunakan bahasa Inggeris. Bukan subjek bahasa Inggeris ni matematik ke, sains ke, apa semua subjek lah. Mesti menggunakan komunikasi bahasa Inggeris sebab disebut menengah, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, boleh dapat tak setakat ni? Laporan Barnes. Okey, awak paling penting kan? Yang paling penting awak kena tahu isi kandungan dia lah selain daripada tujuan dia lah. Tujuan dia nak mementingkan peranan sekolah rendah untuk bina satu bangsa. Okey, dan isi kandungan dia lah. Okey, kemudian kalau awak tengok kat sini kan laporan Barnes kan?
Nanti kita tengok kenapa orang Cina membantah. Okey, kemudian wujudlah satu lagi laporan Fen. Laporan Fen Wu iaitu tahun 1951 juga. Okey, laporan ini dibuat berikutan bantahan laporan ini dibuat berikutan bantahan daripada penduduk Cina terhadap laporan Barnes. Okey, ingat keyword ni bantahan. Okey. Orang Cina menolak sistem pendidikan laporan Barnes. Itu maksudnya lah sebenarnya. Okey, iaitu laporan Fen Wu ini tindak tanduk dia ialah ingin mengkaji pendidikan Cina. Okey, dia mengkaji pendidikan Cina. Dia sebab orang Cina. So of course lah dia mementingkan pendidikan Cina saja. Okey, mengkaji pendidikan Cina. Yang ketiga, berusaha menjadikan sekolah Cina sebagai sebuah sekolah yang dapat bagi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Okey, mengkaji pendidikan Cina. Itu Fen Wu punya laporan antara sebab lah dibuat. Kemudian menjadikan sekolah Cina sebagai sebuah sekolah yang dapat memberi manfaat ataupun faedah. Okey. Okey, kandungan laporan Fen Wu. Ni kita masuk isi kandungan ni penting lah. Isi kandungan ni penting Kalau korang kaji benda ni, apa-apa pun yang korang nak perlu ingat, yang korang perlu hafal lah senang kata. Okey, isi kandungan tu. Isi kandungan tu yang penting selain daripada tujuan tu lah. Okey, isi kandungan laporan Fen Wu apa dia? Okey, sekolah Cina itu dalam kandungan dia, sekolah Cina tetap diteruskan tetapi berasingan. Tetapi berasingan di bawah sistem kebangsaan. Itu pandangan dia. Tetapi walau bagaimanapun sekolah Cina haruslah bercorak. Walau bagaimanapun sekolah Cina haruslah bercorak tanah Melayu ataupun orientasi lah. Ikutlah awak suka guna istilah yang mana, bercorak ke orientasi. Okey? Kalau istilah buku teks awak, dia guna istilah berorientasi. Tapi tak semua murid dia nak faham kan orientasi tu apa kan. Saya mudahkan mana-mana murid yang lemah, murid kelas belakang, saya suka ajarkan istilah yang mudah untuk diorang guna. Okey? Macam korang pandai kan. Ikut je lah mana-mana perkataan pun korang faham kan. Okey? So, okey, tahun 51 ada dua laporan iaitu ada pertanyaan? Tak ada kan? Tak ada. Okey. So, okey, saya nak tanya satu lah kan. Okey, agak-agak awak lah kan. Kenapa penduduk Cina menentang laporan Barnes? Cuba awak buat pemikiran sikit lah. Mengapa orang Cina, penduduk Cina menolak laporan Barnes? Dia tak terima laporan Barnes. Kenapa? Siapa yang boleh bagi respon? Cubalah korang bagi respon. Tentang apa? Mengapa penduduk Cina menolak laporan Barnes itu? Mengapa? Agak-agak awak kenapa? Kat buku teks pun tak disebut Cuma disebut macam tu je. Laporan Fen Wu itu dibuat kerana penduduk Cina menolak laporan Barnes. Menentang laporan Barnes. Sebab tu wujudlah laporan Fen Wu kan. Tapi apa sebab? Apa jawapan dia? Korang nak jawab apa? Saya tanya ni. Agak-agak awak lah. Kenapa diorang tak terima laporan Barnes itu? Siapa tahu? Jana tahu tak? Khairil ke? Sebab bahasa Cina tu tak diajar kot. Yeah, bijak pun fikir. Itulah sebabnya. Nurin jawab tak kena cita rasa mereka. Okey, Nurin pun jawab betul. Tapi jawapan Nurin tu umum sangat. Okey, kalau jawapan Khairil tu memang spesifik, memang terus tembak terus kepala dia, headshot. Apa jawapan ni? Apa sebut lagi Khairil? Apa yang awak sebut tadi? Tak diajar bahasa Cina. Tak dengar lah. Tak diajar bahasa Cina. Oh. Okey, maksudnya kalau awak tengok laporan Barnes, diajarkan tak sekolah, diwujudkan tak sekolah Cina ataupun bahasa Cina tu diajarkan tak? Tak ada kan kalau awak tengok. Sebab tu penduduk Cina menentang kan. Nanti mereka itu akan kehilangan identiti. Mereka rasa kalau
laporan Barnes itu digunakan sebagai sistem pendidikan kebangsaan, maksudnya nanti diorang akan kehilangan identiti. Nanti mungkin anak-anak diorang dah tak tahu nak cakap bahasa Cina lagi, bahasa Mandarin. Itulah. Sebab itu penduduk Cina menentang laporan Barnes. Okey, maka wujudlah laporan Fenwu. Okey, kemudian sambung. Cikgu, Ya, habis tu orang India tak bantah ke? orang India reda. Tak tahu, tak pasti. Tapi tak disebut kan, dia tak sebut di sini. Orang India mungkin golongan dia terlalu minoriti. Terlalu minoriti. Okay. Orang Cina ni populasi ni kira ramai juga masa tu. Dia hampir nak mengimbangi jumlah penduduk Melayu. Maka suara dia orang ni agak kuat lah. Suara mereka agak kuat. Okay. Okey, seterusnya. Tapi kalau awak belajar, awak kalau fikirlah, fikir secara logik. Of course lah tetap ada Orang India pun tetap ada juga macam orang Cina nak menentang. Maksudnya kalau orang Cina ada sekolah Cina, mereka pun nak ada sekolah Tamil juga. Boleh faham tak? Nanti diorang rasa macam mendapat layanan yang tidak adil lah. Okey. Kenapa orang Cina boleh diwujudkan sekolah Cina kan? Diajarkan bahasa Cina, kenapa mereka tidak? Okey, tapi tak disebut. Kalau kat buku kita memang tak disebut lah. Okey. Okey, seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan daripada laporan BAS dan laporan Fenwu ini, maka wujudlah Ordinan Pelajaran 52 setahun selepas itu. So kat sini ayatnya, diluluskan jawatan kuasa penasihat pusat pelajaran. Siapa yang luluskan ni? Ordinan pelajaran ni. Yang meluluskannya adalah jawatan kuasa penasihat pusat pelajaran. Setelah mengkaji laporan BAS dan laporan Fenwu. Diorang dah kaji benda ni, jawatan kuasa ini dah kaji dua-dua laporan ni, maka diwujudkan sebuah Ordinan Pelajaran 1952. Okey. Apa tujuan ordinan ini diwujudkan? Okey, tujuannya tak lain tak bukan ingin membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Okey, membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Okey? Banyak sangat ni highlight. Kita highlight ni je lah. Okey. So ingat keyword je lah nak membentuk sebuah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. So awak rasa benda itu berlaku tak kat negara kita sekarang? Sistem pendidikan negara kita berlaku atau tidak? Menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Lain korang okey tak sebenarnya? Okey. Berlaku. Berlaku So kalau kita tengok sekolah rendah, sekolah menengah, okey, kita menggunakan bahasa persekutuan. Bahasa persekutuan adalah bahasa Melayu. Okey, dan awak kena tahu, kena sedia maklum, bahasa Melayu adalah mata pelajaran wajib di semua sekolah yang ada di negara kita. Okey. Okey, seterusnya. Tujuan ordinan ini juga membolehkan semua murid pelbagai kaum disatukan. Okey, membolehkan semua murid pelbagai kaum disatukan dalam satu sistem yang berorientasikan tanah Melayu. Dalam satu sistem yang berorientasikan tanah Melayu. Okey, boleh faham ayat yang kedua ni? Maksudnya sekolah kebangsaan lah. Okey, sekolah kebangsaan. Okey, maksudnya ada pelajar Melayu, Cina dan India belajar sama-sama dalam satu jenis sistem pendidikan yang sama. Yang orientasi tanah Melayu. Maksudnya orang murid Cina dan murid India yang duduk dalam satu sekolah itu, mereka tak lagi orang kata, saya guna bahasa berkiblatkan, korang faham ke tak? Maksudnya dia tidak lagi memandang negara China itu sebagai orang kata mereka perlu ambil tahu, perlu ambil berat. Orang India pun tidak lagi melihat negara India
mereka terlalu ambil tahu tentang negara Tidak anggap India tanah kan. milik Maksudnya mereka perlu negara dia lah. ya. Maksudnya diorang dah perlu ikut kepada negara kita. Sejarah negara kita, dia dah perlu ambil tahu sejarah negara kita. Tanah Melayu itu. Itulah maksudnya disatukan dalam satu sistem yang berorientasikan tanah Melayu. Okey, kalau awak belajar subjek sejarah pun. Okey, walaupun murid Cina dan India zaman sekarang ni, diorang ambil tahu sejarah Malaysia, perlu ambil tahu sebab mereka dah warga negara kan. Kita jangan petikai lah jangan ikut-ikut orang politik yang bukan-bukan tu. Okey. Seterusnya, apakah isi kandungan? Ini penting lah, isi kandungan ni memang benda fakta lah. Isi kandungan Ordinan Pelajaran 52 iaitu disebut ada 2 jenis sekolah rendah. 2 jenis sekolah rendah. Okey. Iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Boleh faham tak kat sini? Yang poin pertama ni awak faham ke tak? Faham? Maksudnya sekolah rendah ni ada 2 je. Iaitu sekolah Melayu, sekolah Inggeris. Boleh faham tak? Sekolah Cina, sekolah Tamil tak ada. Okey, awak kena ingat yang saya sebut ni. Maksud yang ayat pertama ni sebenarnya ada 2 jenis sekolah rendah saja yang menggunakan satu bahasa Melayu, satu lagi sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Maksudnya kat sini ada 2 jenis sekolah rendah je lah. Sekolah Melayu dan sekolah Inggeris saja untuk peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah jenis Cina, sekolah rendah jenis Tamil tak wujud. Itu cadangan ataupun isi kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Nanti korang tahulah kesimpulannya, korang boleh rasalah apa dia agak-agak kan bila tak ada sekolah Cina dan Tamil. Okay. Yang kedua, walau bagaimanapun walaupun sekolah Melayu dan sekolah Inggeris ada sekolah rendah, okay, bahasa Cina dan bahasa Tamil tetap diajar. Okay, diajar sebagai bahasa ketiga. Bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa ketiga. Sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah. Di sekolah rendah tau. Sekiranya terdapat 15 murid dalam kumpulan yang sama. Maksudnya kalau ada permintaan lebih 15 murid Cina dalam satu sekolah tu, kalau dia nak minta mohon buat diajarkan sekolah subjek bahasa Cina ataupun murid India lebih 15 orang minta. Okey. So diwujudkanlah satu kelas ajarkan bahasa Cina ataupun bahasa Tamil di sekolah rendah sebagai bahasa yang ketiga saja. Maksudnya tidak dianggap penting lah. Okey, tetap komunikasi semua benda menggunakan bahasa Melayu. Ataupun kalau sekolah Inggeris kena guna bahasa Inggeris lah. Boleh faham tak? Okey. Tak ada sekolah jenis Cina dan Tamil. Okey, kemudian tetapi untuk peringkat sekolah menengah, yang atas ni baris kedua ni sekolah rendah tau. Yang baris kedua ni sekolah rendah, yang sekolah menengah ni bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Kalau awak tengok ni kan, Ordinan Pelajaran 52 kan? Sama macam idea, diikut sama idea laporan BANS. Kalau sekolah rendah, gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ada bahasa Melayu dan ada bahasa Inggeris. Sekolah menengah mesti bahasa Inggeris je. Murid dah besar kan? So korang kena menguasai bahasa Inggeris. Itu kehendak dia, BANS ni, orang British kan? Okey, kemudian bila Ordinan Pelajaran 52 dia diikut pandangan ni, laporan BANS. Iaitu sekolah menengah mesti menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Tetapi kesimpulannya, awak kena tengok kesimpulannya. Mereka menentang lagi Ordinan Pelajaran 52 tetapi dia orang tak sebut apa kaum. Disebut just mendapat tentangan semua kaum. Okey? Ordinan Pelajaran 52 mendapat tentangan daripada semua kaum kerana tidak memenuhi kehendak semua kaum. Tidak memenuhi kehendak semua kaum di tanah Melayu lah. Okey? Agak kita boleh faham lah kenapa orang kalau semua kaum lah. Contohlah kenapa Melayu tak bersetuju dengan Ordinan Pelajaran 52? Agak-agak awak kenapa Ada yang nak respon? Kenapa orang Melayu menolak Ordinan Pelajaran 52?
Kalau awak tengok isi kandungan dia Sebab kan, dia suruh guna bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je. orang Melayu tak ada masalah. Suka je bahasa Melayu kan. Bahasa Inggeris? Sebab sekolah menengah tu kan. Kenapa masih sekolah menengah nak wujudkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar? Kenapa nak gunakan bahasa penjajah? Boleh faham tak? British yang asaskan. Ya, British yang bentuk benda ni semua. Okay? Dia Jadi sampai sekarang lah kita belajar bahasa Inggeris ni sebab yang daripada dulu tu. Betul lah tu. British kambing tu. Nurin! Belajar Ni bahasa Inggeris. open Nurin. Jangan cakap kat sini. Ya Allah. Tak apa. Korang kutuk bangsa British tak apa, tak ada tak menjadi isu Kau kan. ni. Kalau, jangan isu yang lain-lain lah Je nak Ni tanya aku dulu. tak nak kena jajah. Apa dia? Dulu sekolah kena bayar ke? Bayar. Yuran bayar. Tapi mampu milik lah. Ya, cik. Susah. Dulu orang Melayu miskin. Kebanyakan Oh. miskin. Nak sekolahkan anak ni satu bebanan sebenarnya. Kalau dia orang dulu kan ramai anak kan. Ramai anak. Macam Nurin. Orang dulu ramai anak. 7, 8 tu macam paling minimum lah. Banyak. Tak, adik-beradik mak saya Ada 13. keluarga belah saya, belah isteri kan, nenek. Anak dia 17. Okey je, steady je. Sampai sekarang okey lagi, kuat lagi nenek tu. Nenek belah isteri saya. Pecah ke perut dia? Kuasa Tuhan. Dia tak penat 17. ke? Orang dulu makanan sehat-sehat, makanan benda-benda yang semula jadi. Awak makan McD, makan KFC, mana nak sehat? Makan sos, mayonis, semua benda-benda orang kata apa? Bahan kimia lah. Ramuan-ramuan yang apa dihasilkan melalui makmal. Macam-macam campur kan. Bahan-bahan yang tak sihat sebenarnya. Orang dulu makan benda yang ditanam, benda-benda tak ada campuran tangan-tangan manusia ni. Kalau nak rempah-rempah mana ada beli-beli botol-botol yang beli dari Amerika, made in USA, tak adalah. Spaghetti semua tak ada. Nak rempah-rempah itu bawang, kunyit, halia, campur-campur-campur, itu je lah sihat. Nak rasa sedap tu garam sikit, garam bukit. Orang dulu sihat sebab tu. Makanan kita ni makan memang sedap. Kalau awak kena banyak baca lah buku-buku lain. Buku sekolah memang tak ada buku PJK ke sains ke memang tak ada. Kalau study subjek makanan ni, banyak makanan kita yang diciptakan ni sebenarnya merosakkan kesihatan manusia sebenarnya. Itu tujuan untuk apa? Industri perubatan supaya sukses selalu. Siapa yang buat ubat? Siapa yang buat ubat? Siapa yang cipta makanan yang boleh rasa ketagih ni? McDonald. Kenal lah siapa tu? Cik McDonald. Benda tu semua main ekonomi, putaran ekonomi Okey, saya cerita lain pula. Okey, sambung. Seterusnya, okey, ni dah 3 tau. Yang keempat, laporan Woodhead. Ingat Woodhead, ingat Sabah Sarawak saja. Okey, pendidikan di Sabah Sarawak. Okey, ini saya ada tambah sikit kot. Rasa nota korang tak ada kot. Korang boleh tambah korang boleh tulis lah Okey. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah tahun 55, cadangan E.W. Woodhead. Ini nama orang British. Dia sebagai ketua pegawai pelajaran lah. Negara Britain lah. Britain ni British sama lah. Britain tu merujuk negara, British tu merujuk bangsa. Okey, ketua pegawai pelajaran Britain iaitu E.W. Woodhead. Cadangan dia terhadap pendidikan Sabah Sarawak ni bagaimana cadangan dia? Apa cadangan dia sebenarnya? Okey, cadangan dia nak memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Okey, memperkasakan pendidikan, itu keyword dia. Tak kisahlah sama ada peringkat rendah maupun peringkat menengah. Kemudian, biasalah dia orang British. Dia orang British menggunakan bahasa Inggeris. Of course lah dia mesti nak orang-orang peribumi Sabah Sarawak perlu utamakan bahasa Inggeris. Mementingkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Kemudian mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Mewujudkan sistem pembiayaan
pendidikan yang teratur. Okey, sebelum itu soalan ekstra, apakah peranan EW Woodhead di Sarawak dan di Sabah? Halaman 182. Okey, cuba bagi jawapan. Bagi jawapan korang. Apa peranan dia? Kenapa kita orang penyinata tak ada soalan tu cikgu? Saya baru edit. Saya tambah-tambah ni. Korang tulislah. Saya baru start buat nota sebenarnya. Nota-nota korang ni apa semua. Baru tahun lepas tahun ni. Jadi bila saya mengajar, setiap kali saya mengajar daripada tahun ke tahun kan, saya ada buat penambahbaikan lah maksudnya. Okay. Sebab itulah kalau ada awak beli satu buku kan, edisi pertama, lepas tu keluar pula buku edisi kedua kan. Lepas tu awak tengok kadang-kadang edisi pertama dengan edisi kedua ada perkataan yang diubah. Maksudnya ditambah baik lah sama juga macam saya. Mungkin murid yang tahun ketiga, tahun keempat mungkin dah dapat nota saya yang baik lah, yang dah lengkap semua benda. Okay, saya pun memang nak tambah ni. Setiap tahun ke tahun ni, nanti saya akan tambah latihan-latihan dalam nota saya ni. Yang belakang-belakang tu lah. Sekarang ni tak banyak kan. Kita pun buat latihan daripada buku latihan. Okay. Tu cita-cita saya lah akan datang. Sebab awak batch baru kan, silibus baru. Okay, dah. Apa jawapan korang? Jumpa tak? Siapa nak bagi jawapan? Kat komen tu. Dahlia nak bagi jawapan tak? You cikgu. Nak bagi jawapan tak? Apa peranan EW Woodhead? Jumpa tak? Kat mana? Yang atas tu Ya, yang atas. Apa dia? EW Woodhead ketua PW. Dia tanya guru dia. Okay, Liana dah bagi. Kat mana? Chat Dekat komen. Oh, kat komen. Tinjau, meninjau. Awak gunalah bahasa lengkap. Meninjau perkembangan pendidikan. Okey, jawapan dia ialah meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan tentang pendidikan di Sabah dan Sarawak. Ada dua isi kat situ. Ada dua isi kat situ. Okey, saya buku. Okey, awak tulis jawapan tu. Besarnya. Ni hit. Ni nampak tak? Meninjau perkembangan pendidikan. Dan membuat cadangan tentang pendidikan di Sabah dan Sarawak. Okay, ada dua isi kat situ Okay, nampak? Kalau tak nampak, boleh zoom. Nampak. Okay, boleh nampak Kalau kat buku teks kat atas. Right. So, okey, pendidikan kebangsaan di Sarawak ini cerita sedikit tentang pendidikan kebangsaan di Sarawak. Okey, ciri-ciri dia iaitu sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, di Sarawak sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sukatan pelajaran dan peperiksaan diseragamkan. Sukatan pelajaran
dan peperiksaan diseragamkan. Maksudnya tak ada lagi orang kata satu sekolah ni peperiksaan dia lain-lain. Satu sekolah yang lain peperiksaan dia lain-lain jenis. Tak boleh. Diseragamkanlah. Kalau macam negara kita ni kita ada SPM lah. Kan? Kalau sijil pelajaran Malaysia kita ada satu je. Kalau subjek sejarah, mata pelajaran sejarah, kertas paper sejarah, maksudnya semua sama. Semua negeri sama. Tak ada berbeza-beza. Contoh di negeri Johor, sekolah-sekolah Johor, soalan sejarah untuk kertas peperiksaan sejarah lain. Kalau pergi KL, soalan sejarah dia lain. Dia tak berlaku macam tu. Mesti diseragamkan kalau diadakan peperiksaan. Okey, boleh faham? Itu maksud seragam lah, sama. Okey, sukatan pelajaran pun sama. Kalau awak tengok pun buku teks kita. Ni kan buku teks kita kan. Okey, di Johor macam ni, kat Melaka pun macam ni, Sabah Sarawak pun macam ni, semua sama. Pergi tengok isi kandungan pun semua sama. Dia tak ada lain-lain. Maksudnya sukatan pelajaran dan peperiksaan diseragamkan di negeri Sarawak. Okey, buku teks mesti berunsurkan tempatan. Buku teks berunsurkan tempatan. Pendidikan civic mesti diajar secara formal di sekolah. Maksudnya di Sarawak dia mementingkan pendidikan civic. Tak ada subjek pendidikan Islam lah kan. Maksudnya kat sini lah. Maksudnya nilai-nilai moral diajarkan pendidikan civic di Sarawak. Penting untuk keseimbangan. Okey. Awak belajar kat sekolah pun perlu seimbang. Awak tak boleh jadi murid yang pandai saja kan. Perfect score kan. Apa guna kalau awak murid perfect score, semua A tapi awak akhlak tak baik. Nilai murni tak ada. Kesedaran civic tak ada. Suka buang sampah merata-rata kan. Jalan-jalan, naik motor ke apa semua, naik basikal, makan aiskrim ke sampah aiskrim buang besar kan kat tengah-tengah jalan. So tak ada kesedaran civic. So pentingnya subjek pendidikan civic diajarkan kan. Okay, itu di Sarawak Okey, kemudian pendidikan kebangsaan di Sabah. Okey, sama macam Sarawak. Okey, bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu tetapi dia lain sikit untuk di Sabah, bahasa Inggeris diajar kat sekolah Melayu, bahasa Melayu diajar kat sekolah Inggeris. Boleh faham tak? Dia twist macam tu lah. Sampai Twist, sekarang tu. Sampai sekarang. Sekarang tak lah. Sekarang tak. Sekarang dah ubah, dah lain. Okey, ini yang cerita Dulu tahun. civic ada kan kat sekolah. Kenapa dah tak ada? Apa dia? Mak saya kata dulu civic dia ada belajar. Habis tu kenapa sekarang dah tak ada? Bukan ada ke civic? Tapi civic dia dah masuk dalam subjek. Dia ganti moral kan? Setiap subjek. Bukan, moral tu yang lain. Tu untuk murid bukan Islam. Subjek civic dah ada kat setiap subjek sebenarnya. Bahasa Melayu ada subjek civic dia. Subjek sejarah pun sebenarnya ada elemen civic. Dia masukkan sekali. Dia tak ada subjek yang berbeza. Kalau dulu dibezakan. Macam saya pun ada beza. Ada satu subjek pendidikan civic kan. Tapi sekarang subjek civic dia dah masukkan dalam semua mata pelajaran. Okey, maksudnya tak ada subjek khusus lah. Kalau dulu dia ada satu subjek khusus pendidikan civic dan kenegaraan. Okey. Dalam pendidikan Islam awak pun dah ada civic dah sebenarnya. Bagi saya tak perlu wujudkan lagi dah subjek tu. Dalam pendidikan Islam pun banyak dah nilai-nilai civic dah ada kan. Okey. Sejarah pun banyak nilai-nilai civic. Apa contoh nilai civic? Kan? Cintakan negara, sayangi pemimpin, hormati pemimpin, hormat perlembagaan negara, menghormati undang-undang negara, menghormati raja, tak setia pada raja dan itu semua tu nilai civic kan. Bagi saya subjek civic tu macam nanti tambahkan jadual awak lagi. Menambahkan jadual. Cukuplah dimasukkan dalam setiap subjek. Bahasa Melayu pun ada elemen civic juga sebenarnya. Okey, dalam karangan, kepentingan menjaga sungai, itu semua civic. Awak tanya civic dah cerita panjang pula tentang civic. Okey, sambung. Seterusnya, okey ni faham Sabah Untuk Sabah dia ada twist sikit. Awak nak senang ingat di sekolah Inggeris diajarkan bahasa Melayu. Di sekolah Melayu diajarkan bahasa Inggeris. Itu je awak main twist macam tu je.
Okey, ni ayat dia lah. Bahasa Inggeris dia ajar di sekolah Melayu. Bahasa Melayu dia ajar di sekolah Inggeris. Maksudnya siapa-siapa yang belajar kat sekolah Inggeris nanti dia akan tahu juga bahasa Melayu. Siapa-siapa yang sekolah Melayu dia pada masa sama dia pun tahu bahasa Inggeris. Itu kepentingan pendidikan kebangsaan di Sabah. Okey, di Sabah tapi kalau kat Sarawak lain. Sekolah menengah bahasa Inggeris bahasa utamalah, bahasa pengantar. Okey. Kemudian pendidikan kebangsaan di Sabah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di sekolah Cina. Kat Sabah ada sekolah Cina jangan kata bahasa sekolah Cina tidak belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Maka di Sabah ditegaskan Woodhead di Sabah perlu tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di sekolah Cina. Itu di Sabah Dan peperiksaan di sekolah menengah, ini Sabah unik sikit. Peperiksaan sekolah menengah dia mesti gunakan bahasa Inggeris. Okey? Parah tu korang. Kalau kita kat negara kita sekarang, kalau macam ni semua, sejarah pun jawab dalam bahasa Inggeris, pening korang nak jawab. Okey, kalau sains, mat tak apa lagi kan? Dah biasa istilah-istilah dia. Kalau sejarah, nak jawab dalam bahasa Inggeris. Yang jawab dalam bahasa Melayu pun ada yang terkiat-kiat. Masih tak pas-pas. Lagi jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian. Haus ni. Tapi orang dulu bahasa Inggeris dia lagi power daripada kita kot kan? Orang dulu yang masuk awak. Orang sekeliling dia semua cakap bahasa Inggeris. Kat mana? Sekolah? Kat mana ni masuk awak? Maksudnya orang dulu tak ada masalah guna bahasa Inggeris sebab itu yang kebanyakan yang tahu berbahasa Inggeris, dia lulusan sekolah Inggeris. Dia belajar kat sekolah Inggeris. Macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir lulus Dr. Abdul Razak. Kebanyakan Perdana Menteri kita yang dulu-dulu memang lulusan sekolah Inggeris. Sebab tu dia orang memang mahir bahasa Inggeris. Saya nak masuk sekolah Inggeris lah, boleh keluar jadi menteri. Memang salah satu syarat nak jadi wakil rakyat ke apa kan, ahli dewan, memang aku tak sokong kau lah Liana. Nuri, nanti aku jadi kau Nak jadi menteri hantu. Kita Malaysia memang macam tu, memang bahasa Inggeris juga. Tak suka. Sebab kita negara jajahan British. Sebab tu kalau tengok negara mana-mana negara jajahan British, rakyat-rakyat dia kebanyakan dia boleh berbahasa Inggeris. Habis tu negara yang tak boleh bahasa Inggeris macam China, Japan dengan Korea tu dia tak kena jajah lah. Tak. Dia mana ada jajah dengan British, jajah dengan tu tak ada. Dia tak pernah kena jajah langsung. Tak. Dia cuma dikuasai, dinaungi je tapi tak dijajah dalam tempoh yang lama. Kita dijajah dalam tempoh yang lama. Sedap jajah dia lah. Boleh. Mana kekuatan kamu? boleh sebar bahasa Melayu. Balik opah. Kena kumpul askar. Macam negara Brazil. Tahu kan Brazil? Korang tahu Brazil? Kita tak tahu negara Brazil tu apa. Tahu. Yang Bola Brazil. Bola sepak kan. Negara Brazil, rakyat-rakyat dia semua guna bahasa Portugis. Kenapa dia boleh tahu bahasa Portugis? Sebab dia dijajah oleh Portugal jajah dia. Jadi rakyat-rakyat dia pun semua guna bahasa penjajah. Sama juga macam penduduk negara Timor Leste. Pernah dengar tak Timor Leste? Kawasan Asia Tenggara jugalah, dekat dengan Indonesia. Dulu jajahan Indonesia juga pernah. Kebanyakan orang-orang Timor Leste boleh berbahasa Portugis sebab dia di jajahan Portugis. Okay, dia jajahan Portugal. Okay. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, kebanyakan memang boleh berbahasa Inggeris. Dia walaupun tak fasih. Kita tolak fasih tau, tapi kita faham. Sebab tu pelancong-pelancong asing, pelancong-pelancong Eropah, Britain ke Amerika ke, datang kat Malaysia, dia kata datang kat Malaysia ni okey. Rakyat-rakyat tempatan kebanyakan boleh bahasa Inggeris, boleh faham. Sebab kau dah jajah. Aduh. Sebab kita utamakan pendidikan bahasa Inggeris. Cuba awak pergi pelancong barat, pergi China ke Japan, Korea ke, pergi Indonesia pun kebanyakan tak boleh. Sebab Indonesia bukan jajahan British.
Sebab tu dia orang kurang mahir. Sebut bahasa Inggeris dia pun beza lah. Lain sikit dengan kita. Kecuali yang ada fasih betul lah kan. Tapi majority tak. Kalau kita okey lagi. Okey, so sambung. Sekarang ni semua nak belajar bahasa Korean. Korang sebenarnya dah dijajah. Dah di brainwash oleh mat-mat K-pop. Okay. Nak cakap. Kalau zaman saya kecil, kebanyakan kita orang suka Jepun. Korea tak tahu apa-apa, tak ada apa-apa lagi. Tapi sekarang ni dah diubah. Jepun dah kurang pengaruh, sekarang Korea pula. Zaman sekarang lah. So semua orang zaman awak ni, sebaik-sebaik awak kebanyakannya boleh tahu istilah-istilah bahasa Korea kan. Saya pun tak tahu kan. Hanya benda sayo tu kan. Benda yang aku sebut. Okay. Cikgu, jangan sebut kalau tak tahu. Saya tak tahu. Saya memang tak tahu. Saya dengar-dengar je lah. Sayur benda yang sebut sayur tu. Mana ada sayur? Saya tahu Pangako Sayur je. Drama TV Filipin tu. Okay. So. Sambung. Mana tadi? Okay. Penyata jawatankuasa pelajaran. 1956. Okey, awak boleh tulis dekat tepi ni nak slash ke, ataupun dikenali sebagai penyata razak, penyata razak. Yang diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Nak diguna pakai bila kita dah merdeka lah. Okey. Dan telah dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Husin. Dato' Abdul Razak Husin ni siapa? Perdana Menteri Malaysia yang kedua tau. Bila Tunku Abdul Rahman dah turun, dia yang gantikan. Okay. Tapi kita guna gelaran Datuk lah. Sebab zaman itu dia guna gelaran Datuk lagi. Sekarang Tun lah kan. Tapi boleh tak kalau dalam peperiksaan awak nak guna gelaran Tun Abdul Razak? Biasa kan murid suka tulis Tun kan, Tun Abdul Razak. Jarang Datuk Abdul Razak. Bagi saya boleh tak ada masalah. Kalau awak nak tulis Tun Abdul Razak pun boleh. Okay. Tapi istilah yang tepat ketika itu tahun 56, ketika itu istilah paling tepat gelaran dia Datuk Sebab tu buku test ni dia memang ikut Satu soalan boleh? Saya nak tanya satu soalan. Tak dengar suara awak jauh sangat. Ya. Dia nak tanya soalan. Suara Liana dengan Nurin je kalau speaker dengar jelas. Apa dia? Liana nak tanya? Anik yang nak tanya. Oh, nak tanya apa tadi? Okey. So saya sambung boleh tanya hujung kelas nanti. Okey, so tujuan penyata jawatan kuasa pelajaran 56 ataupun nama lain penyata razak saya dah biasa nak sebut penyata razak sebab untuk silibus lama kita guna istilah penyata razak tau. Tapi bila yang korang punya buku test ni yang baru ni, dia guna istilah lebih panjang sedikit sebab ini mungkin istilah yang lebih tepat, lebih sesuai. Penyata jawatan kuasa pelajaran 56. Kalau awak nak sebut penyata razak pun boleh sebab kat buku teks ada sebut juga. Kalau tengok adalah. Okey. Tujuannya untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Tak lain tak bukan nak membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Okey, idea ni Tun Abdul Razak ni. Okey, kemudian ingin memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Itu tujuan dia. Okey. So perkataan perpaduan tu sebenarnya memang tak boleh tinggal tau. Apa-apa pun pendidikan ni, kebangsaan ni kenapa diwujudkan? Awak mesti ingat keyword yang paling utama adalah perpaduan sebab soalan ni selalu keluar lah. Jawapan istilah ni selalu digunakan, istilah perpaduan ni ataupun nak menyatu padukan rakyat berbilang kaum. Okey. Dan apakah usaha untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah tujuan penyata razak ini diwujudkan ataupun penyata jawatan kuasa pelajaran 56? Tujuannya ingin memperkenalkan sistem persekolahan yang sama. Ini keyword yang ni mesti awak ingat tiga-tiga ni. Ini keyword penting kalau tanyakan tentang penyata jawatan kuasa pelajaran 56. Benda yang ni penting ni, yang tiga ni. Okey, selain daripada yang bawah ni, isi kandungan dia. Ini cadangan ni isi kandungan ni lah.
Okey, kemudian yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Okey, mengutamakan bahasa kebangsaan lah. Bahasa kebangsaan kita bahasa apa? Nurin. Hilanglah Nurin. Oh ada. Bahasa Melayu. Ingat tak orang nak sebut bahasa Jawa. Okey. Teruk betul. Okey, kemudian yang ketiga ialah menggunakan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Ada dua lah. Okey, ini tiga ni. Okey, boleh ingat tak? Saya kalau kat kelas face to face ni dah soal korang ni, suruh korang hafal ni. Tak bagi lepas balik ni korang. Ni nak tanya macam mana kan? Aduh. Korang boleh tengok kat slide kan? Okey, tengok kat buku pun boleh. Okey? Tak boleh nak main soal korang. Okey. Kemudian yang ketiga, cadangan. Okey, apakah cadangan penyata jawatan kuasa pelajaran 56? Okey. Yang ini penting. Okey, untuk penyata raza ataupun penyata jawatan kuasa pelajaran 56, sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu. Okey. Zaman 56 ini, Tun Abdul Razak, saya guna istilah Tun sebab saya dah terbiasa guna gelaran Tun tau, dah berbanding guna gelaran Datuk Abdul Razak. Tapi awak nak guna Datuk Abdul Razak pun lebih baguslah. Okey, lebih tepat. Okey. So Tun Abdul Razak ni dia cadangkan pendidikannya dalam penyatanya bahawa wujudnya sekolah umum rendah yang akan menggunakan bahasa Melayu. Sekolah umum rendah gunakan bahasa Melayu. Okey. Waktu yang sama ada sekolah jenis umum rendah. Sekolah jenis, ada perkataan jenis. Okey, kalau kau tengok sini ada perkataan jenis. So sekolah jenis umum rendah ada 3. Iaitu guna bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey, itu peringkat rendah. So kalau awak tengok kat sini ada berapa jenis sekolah rendah sebenarnya? Setakat poin pertama, poin kedua ni, penyata razak ni, ada berapa sekolah rendah sebenarnya yang ada, yang diwujudkan? Telefon. Rashid ke, Dahia ke, ada berapa sekolah rendah tu yang mengikut pandangan Datuk Abdul Razak ni? Untuk peringkat sekolah rendah, ada berapa jenis sekolah rendah sebenarnya? Ikut idea dia. Tahu tak? Saya dah highlight tu. Takkan tak tahu. Sebut berapa? 2. 3. 3. 3. Apa nama sekolah tu? Yang 3 tu. Bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil. Sekolah jenis umum rendah. Ada 4 le. Okey, sekejap Korang ni mesti pening ni. Kejap. Ini penyata razak. Saya kena tulis kat whiteboard baru korang faham. Saya dah buka tadi. Hilang pula. Korang klik link saya bagi tu. Klik link yang saya bagi tu.
Okey, dapat tak? Okey, ni Dah. okey dapat Ni penyata. Penyata razak je lah saya ringkaskan. Okey, untuk peringkat sekolah rendah, ada 4. Satu guna bahasa Melayu. Kemudian ada okey, sorry jap. Mana saya punya pemadam? Bukan. Sekolah rendah. Salah. Terbalik. Sekolah umum. Okey, penyata. Kenapa tak keluar ni? Tebal sangat ni. Penyata razak. Okey. Ada sekolah rendah umum. Maaf kalau tulisan buruk sangat. Dah biasa dah. Susah kot pakai ni kan. Sekejap. Cikgu tulis pakai apa? Mouse ke? Ha? Cikgu tulis pakai pen mouse tapi saya tak, Oh. dia punya tu licin sangat lah. Cikgu keluarkan kat PowerPoint, cikgu ada buat screen record dia baik ke? Tak adalah. Nampak dia. Padam ni sekolah umum rendah. Sekolah saya kena pakai 3. Tiga kot. Mana ni nak dapat 3? Susahnya nak dapat 3 kan? Kita sepatutnya dah boleh tengok apa yang cikgu tulis kan? Tak dapat Tak tahu baru boleh masuk. Sekolah umum rendah. Pergi dekat toggle teacher ni. Whiteboard. Oh, okey. Terima kasih. Dia kadang ada yang keluar, ada yang tak keluar. Okey, penyata razak ni ada sekolah rendah. Dia ada 2 jenis. Satu sekolah umum rendah, satu jenis sekolah jenis umum rendah. Kalau sekolah umum rendah, dia menggunakan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu. Okey. Kalau ni ada gunakan kenapa tak keluar ni? Bahasa Inggeris, bahasa Cina. Buruk lah. Tapi saya tak keluarkan kat ni tau. Saya tak tunjuk kat yang apa, kat laman ni. Saya korang je yang boleh tengok tulisan saya. Kalau tak kantoi buruk. Okey? Pergilah. Okey, itu penyata razak
Maksudnya ada 4 jenis sekolah, dia ada 2 jenis sekolah. Okey, sekolah umum rendah. Sekolah umum rendah ni macam kalau zaman sekarang dia sebenarnya sekolah kebangsaan, boleh faham tak? Kalau zaman sekarang kita sebut sekolah kebangsaan tau. Tapi kalau zaman itu kita sebut sebagai sekolah umum rendah. Itu istilah Tun Abdul Razak Datuk Abdul Razak masa itu sebagai Menteri Pelajaran. Okey, tapi sekolah umum rendah dia mesti gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi kalau sekolah jenis, ada perkataan jenis, sekolah jenis umum rendah, dia ada 3 jenis sekolah. 3 jenis sekolah. Ada sekolah yang gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ada lagi satu sekolah jenis, sekolah Cina, iaitu sekolah jenis umum rendah Cina gunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Ada lagi satu sekolah, sekolah jenis umum rendah Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Okey? Boleh faham tak setakat ni? Maksudnya ada 4 jenis sekolah lah. Okey, sekolah umum. Yang sekolah pertama sekolah umum rendah gunakan bahasa Melayu. Apa-apa pun bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang sekolah kedua, sekolah jenis Cina. Sekolah jenis Cina ni sekolah jenis rendah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Sekolah yang ketiga, sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah yang keempat, sekolah jenis umum rendah bahasa Inggeris yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Itu yang dimasukkan dengan Datuk Abdul Razak. Okey, Menteri Pelajaran ke tahun 1956. Okey. Korang kena buat catatan sendiri sebenarnya. Korang tengok nota ataupun buku teks, korang boleh buat mind map. Okey. Jadi korang lagi mudah nak ingat lah sebenarnya. Okey. Cikgu, maksudnya sekolah jenis umum rendah tu ada 3 lah. Ada 3. Ya, betul. Sekolah jenis umum rendah ada 3. Iaitu sekolah Cina, sekolah India, sekolah Tamil lah. Okey, sekolah Inggeris. Sekolah umum rendah ada 1 je. Sekolah yang gunakan bahasa Melayu. Ataupun zaman sekarang kita sebut sekolah kebangsaan lah. Kan, sekolah kebangsaan Bandar Putra. Itu sekolah rendah kan, SK Bandar Putra. Tu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dia. Boleh faham tak? Itu idea Datuk Abdul Razak Hussein, Menteri Pelajaran ketiga, yang pernah menjadi Perdana Menteri kedua lah. Okey, sebenarnya idea Datuk Abdul Razak ini menjadi asas pembentukan sistem pendidikan negara kita sampai sekarang. Kita banyak ikut idea dia sebenarnya. Okey, kalau kenapa masih ada sekolah rendah, sekolah kebangsaan, kenapa ada sekolah jenis Cina, ada sekolah jenis Tamil, kita ambil banyak idea datang daripada Datuk Abdul Razak sendiri. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Tekanan kat apa? Tekanan kat tangan cikgu. Tak tu ni. Betul lah, saya memang kurang cekap. Saya belum cekap lagi. Saya dah try. Saya memang tak boleh lah. Saya lebih mahir tulis whiteboard. Licin sangat. Dia papan tu licin kan. Jadi macam tak mesra lah. Lagipun saya jarang guna. Saya guna pun untuk menanda paper murid. Benda ni kan saya tanda murid-murid tingkatan 5 lah. Korang saya belum bagi lagi latihan esei struktur kan. Saya belum bagi lagi. Budak-budak tingkatan 5 saya dah minta diorang setiap minggu buat soalan struktur, buat soalan esei. Diorang kena hantar kat saya melalui email. Lepas tu saya tanda. Saya guna ni okey, tanda senang. Tapi kalau nak menulis, buat ayat, pakai ni memang saya tak cakap lah. Saya better type word je lah. Okay. Berapa ringgit cikgu beli? Berapa ringgit cikgu beli? 60 lebih. Murah je. Tak silap murah saya 60 murah. 60 lebih Sekejap kat Shopee je tak. Rasanya. Tapi kalau yang lain-lain lagi ratus-ratus. Uyon daripada China. Saya ingat lama tapi sekejap juga sampai. Okay. 63. Harga asal 100 lebih.
Ini paling murah tau. Kalau tak tahu lah kalau awak pandai cari lagi murah. Tapi yang saya beli ni Huion nama dia. Paling murah lah saya dah cari ni RM63. Boleh guna lah, boleh guna. Kalau nak setakat tanda-tanda, nak buat padanan, label-label tu boleh lah. Kalau awak nak menulis betul-betul tu macam buku, takkan sama lah. Takkan sama lah. Melainkan betul-betul awak dah pro betul. Okay, so sambung. Okey, cadangan penyata jawatan kuasa pelajaran 56. Okey, ataupun nama lain penyata razak. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi subjek wajib di semua sekolah. Ini cadangan Datuk Abdul Razak. So sampai sekarang ideanya kita ambil. Sampai sekarang kan kita dah merdeka. Kita merdeka 57. Malaysia dibentuk tahun 63. Tahun 2021 sampai sekarang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan subjek wajib yang perlu diambil di setiap sekolah. Tak kisahlah sekolah private ke, universiti ke, apa ke. Sekolah memang of course lah. Sebab sebut kat sini semua sekolah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris wajib belajar. Okay? Bahkan dalam peperiksaan SPM pun, awak tak boleh nak menolak salah satu ni. Bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, tak boleh tolak. Dan nanti awak tahun depan daftar subjek SPM, memang subjek yang awak kena ambil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik. Yang ambil pendidikan Islam, pendidikan Islam lah. Itu wajib ambil. Subjek teras lah. Kita guna istilah teras kan. Wajib. Okey, kemudian yang keempat. Cadangan jawatan kuasa pelajaran. Penyata jawatan kuasa pelajaran 56. Sekolah menengah. Ini cerita sekolah menengah. Kalau awak ingat lagi tak? Kalau Woodhead, Sabah Sarawak, Ordinan Pelajaran 52, laporan BAS. Kalau awak tengok sekolah kaji balik, sekolah menengah diorang menggunakan bahasa apa? Sekolah menengah diorang. Diorang gunakan bahasa apa? Bahasa Inggeris. Ya, sekolah menengah guna bahasa Inggeris. Murid-murid yang dah besar tu, remaja tu, sekolah diorang mesti gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Tetapi, ini cadangan Datuk Abdul Razak Husin. Ataupun saya suka sebut Tuan Abdul Razak. Senang kan? Okay, kita dah biasa guna Tuan Abdul Razak. Untuk sekolah menengah, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tengoklah kat sini. Okay. Sekolah menengah, kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa pengantar. Dia tak nak ikut penjajah lagi ni. Pandangan-pandangan penjajah dia tak nak ikut dah. Okey, dia tegaskan kita merdeka nanti bahasa Melayu untuk sekolah menengah, bahasa Melayu jadi bahasa pengantar. Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran. Boleh faham tak beza dia? Awak faham tak maksud bahasa pengantar ni apa? Bahasa pengantar. Tahu. Bahasa pengantar tu bahasa yang utama digunakan kat semua subjek. Awak belajar matematik, sains, pendidikan Islam, sejarah, semua gunakan bahasa Melayu. Itulah bahasa pengantar. Tapi kalau Barnes, laporan Barnes dan Ordinan Pelajaran 52, itu sebab British yang buat, dia kata sekolah menengah bahasa Inggeris, bahasa pengantar. Subjek sejarah ke, geografi ke, mat ke, sains ke, bahasa Inggeris. Itu peringkat sekolah menengah. Sekolah rendah tu memang macam-macam, cabang dia banyak. Untuk sekolah rendah, awak tengoklah setiap satu tadi, memang banyak pecahan dia. Jenis-jenis dia apa pula. Kalau Abdul Razak, Datuk Abdul Razak pula ada perkataan sekolah umum rendah, ada sekolah jenis umum rendah, sekolah jenis umum rendah pula ada 3 yang gunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Okey? Seterusnya. Kesimpulannya, jawatan kuasa pelajaran, penyata jawatan kuasa pelajaran 56 dijadikan sebagai asas, ini keyword dia. Sebagai asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Sebagaimana yang saya sebut awal-awal tadi, pandangan dan cadangan Datuk Abdul Razak Husin ini selaku Menteri Pelajaran tahun 56 banyak mempengaruhi sistem pendidikan negara kita sampai sekarang. Kita banyak ambil idea daripada beliau lah.
Okey, melalui sistem ini, penyata jawatankuasa pelajaran 56 ataupun nama lain penyata razak. Okey, melalui sistem ini bahasa pengantar menggunakan bahasa yang sama. Bahasa pengantar menggunakan bahasa yang sama, sukatan pelajaran serta peperiksaan bercorak seragam. Okey. Bahasa pengantar gunakan bahasa yang sama ni maksudnya bahasa apa yang digunakan ni? Agak-agak awak apa ni maksudnya? Bahasa Melayu. Okey. Okey, itu kat bawah tu saya dah tulis lagi kan, apa itu sekolah vernacular. Sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Contohnya itulah. Ataupun yang saya terangkan awal tadi lah. Awak ambil yang tu banyak sikit panjang. Okey. Ini soalan bonus. Mengapakah ordinan pelajaran 52? Ordinan pelajaran 52 ni yang poin yang ketiga kan. Yang poin ketiga tadi kita belajar. Kenapa mendapat tentangan kaum Melayu dan bukan Melayu? Kita pun dah bincangkan tadi. Okey, rupanya ada kat sini. Saya pun terlupa, ada kat nota saya. Saya dah buat. Okey, mengapa ordinan pelajaran 52 mendapat tentangan Melayu dan bukan Melayu? Okey, ini antaranya boleh tengok balik. Okey, mereka menentang ordinan pelajaran 52 kerana berasakan bahasa Inggeris lebih diutamakan berbanding bahasa mereka. Okey, kalau tengoklah balik ordinan pelajaran 52 kan. Memang bahasa Inggeris diutamakan, bahasa Melayu dan bahasa Cina ke bahasa Tamil tak dipentingkan lah. Okay, buktinya sekolah menengah. Buktinya sekolah menengah dimestikan wajib menggunakan bahasa Inggeris. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, selain itu sekolah rendah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Terdapat walaupun ada sekolah yang Melayu juga, terdapat sekolah rendah yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama. Okey. Kaum bukan Melayu pula menentang kerana berasakan bahasa Cina dan bahasa India hanya menjadi bahasa ketiga di sekolah rendah. So ada 4 markah lah. Ada 4 poin kat sini disebut. Okey. So kalau keluar soalan ni awak tengok balik lah yang apa yang saya bagi kat sini lah. Korang pun dah print kan semua. Okey. Ini kebat. Bukan kebat ni. Ni memang ada kat buku. Okey. Cuba korang jawab. Ini apa jawapan korang? Okey, kita pergi kat whiteboard fee tu tadi. Okey. Awak type kat situ Boleh tak? Nanti saya nak tengok jawapan awak daripada situ. Saya tak suka lah cikgu whiteboard tu. Susah Susah sebab pakai phone. Oh, pakai handphone. Bagi link balik, hilang ke? Boleh type lah. Tapi aku type tak boleh betulkan balik. Boleh. Tak boleh. Boleh lah, saya rasa macam boleh. Tapi awak kena adjust sikit lah. Okey. Tu, saya dah bagi tu. Cuba awak bagi jawapan. Apa jawapan dia? Sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 56 setahun sebelum merdeka dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Bincangkan. Dah ada dah tu. Saya dah bagi dah tu. Teks, buku teks rujukan. Kat nota saya pun kalau pandai cari pun dah ada dah. Dia dah satu rangkuman je. Okey. Jangan awak tulis apa. Cikgu tu yang tadi, jangan baca. Saya baru tengok. Nak saya papar ke kat Google Meet ni? Tak nak. Oh, padam lah. Apa? Tak nak, saya tak nak tulis kat situ. Nanti saya type kat komen jawapan. Aduh. Itu boleh tu awak tulis tu. Awak type pun boleh.
Buruk cikgu. Tulisan saya lagi cantik. Tak tahu ni siapa Tak tahu. Rashid ke ni? Nuri tercantik. Cikgu tak tahu. Ani kau main-main lah ni. Tak lah betul-betul. Awak jangan guna pen. Mengguna pen susah. Guna teks. Cikgu, jawapannya dalam buku teks tingkat 4 ke tingkat 5 cikgu? Dia tempat le. Tapi cikgu tadi rujuk buku teks tingkat 5. Serius lah? Oh, saya typo. typo. Sorry. Mula satu Dia yang tempat. betul ni. Typo. Salah tu. Kejap. Betul lah muka surat 183 betul. Okay, 5 minit je saya bagi. Jawapan yang terbaik baru saya nak tengok betul-betul. Senang je, dah ada pun kat buku. Saya nampak kat sini Khairil seorang je yang dah mula type. Yang lain tak nampak lagi. Siapa? Fatanin, Syafina, mana Syafina? Tak ada Syafina ada tak? Syafina tak ada. Betul lah. Saya semalam ni line slow Siapa yang dah siap? Okay, Fatanin dengan Khairil dah on the way. Saya nak try lah. Tulis tu patah. Saya nak training dulu. Ada nampak saya punya tak? Ada nampak saya punya? Sekejap tak ada. Tak keluar apa-apa. Kosong. Saya dah tulis tau. Ya ke? Dia lambat. Takut lambat lah. Kadang ni dia delay. Tu Khairil dah panjang. Khairil dah siap belum? Kalau siapa dah siap beritahu saya Dah siap. Okey, jap Okey, kejap. Tak
Keluarlah Nurin, awak punya. Okay, saya try tanda dulu jawapan Khairil. Khairil, awak pakai laptop Tak pakai phone. Oh, pakai phone. Tadi jawapan saya. Liana, Khairil boleh tu Liana? Awak mesti boleh. Cuba saya transfer jawapan saya dekat chat. Oh. Besarkan sikit. Okey, ni jawapan Khairil. Korang nampak tak? Korang toggle yang saya punya tu whiteboard saya tu. Korang kena tekan. Nanti korang nampak lah apa yang saya tanda ni. Okey, soalan tanya. Kalau kita baca balik soalan. Sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Okey, so kita pilih dulu pen warna merah. Merah. Dan 3 lah. Okay, so ini jawapan Khairil penyata jawatan kuasa pelajaran 56 dapat mengukuhkan perpaduan. Okey, ini cara-cara menjawab soalan esei yang baik ataupun bentuk ayat yang lengkap lah. Awak kena bagi frasa soalan dulu. Okey, mulakan dengan menjawab soalan. Okey, sebab soalan tanya kebaikan penyata jawatan kuasa pelajaran kan. So, apa yang Khairil buat ni betul lah. Okey, jangan terus bagi jawapan Okey, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 walaupun tertinggal perkataan N tak apa, dia boleh dimaafkan sebab dia still nak masukkan benda yang kita tahu maksud dia. Dapat mengukuhkan perpaduan melalui sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam. Kat sini kita boleh bagi kat mana? Okey, saya akan bagi kat sukatan pelajaran Sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Okey, jawapan Khairil saya baca kat sini hanya ada 2 markah. Iaitu pertama melalui sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam dan yang kedua melalui bahasa pengantar yang sama. Okey. Bahasa pengantar yang Cikgu. Cikgu, saya punya dah siap. Kejap. Belum Okey, so Khairil ada 2 markah saja. Nampak? Korang nampak tak jawapan Khairil? Nampak Cikgu? Nampak. Nak tunjuk ke tak Tunjuklah sini. Korang nanti nampak. Okey, kita nanti kelas kita tamat jam 10.15 Tadi kita start lewat sikit kan. Okey. Kemudian saya nak tengok jawapan siapa pula. Wih, panjang ni Nurin ni. Nurin lah. Ni awak tak keluar apa-apa lah ni. Okay, jawapan. Saya fresh lah cikgu. Saya tulis panjang-panjang kat komen tiba-tiba hilang. Oh. Memang handphone mungkin susah sikit lah saya rasa. Kalau macam tu Microsoft Whiteboard pun susah juga saya nak buat apa ni? Oh, saya lupa nak buat apa. Okay. Ni tadi saya kena screenshot apa? Saya nak save jawapan Nurin.
Okay, so Cikgu saya punya tu tadi tu jawapannya. jap. Saya dah nampak awak punya tapi saya ambil Nurin punya dulu. Okay. Nurin. Okay, ni jawapan Nurin Saya besarkan sikit lah. Besarkan sikit. Dah habis So bawah sikit biar dia besar lagi. Okay. So ini jawapan Nurin. Saya tanda Malu terus. pula. Malu? Relax lah. Okay, so soalan tanya sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan? Bincangkan. Okay, dia nak 4 markah. Adakah Nurin dapat 4 markah? So, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan dengan sukatan pelajaran dan pendidikan yang seragam. Okey, dapat. 1. Serta menggunakan bahasa pengantar yang sama. Okey, 1. Jadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan nilai warga negara, identiti sepunya dan setia pada negara dalam kalangan generasi muda. Sama macam jawapan jawapan ni. Jawapan Khairil. 2 markah je. Kenapa masih belum Mana nak dapat dapat lagi 2 markah? Contoh. Nanti saya bagi satu contoh jawapan saya lah. Tapi sebelum tu nanti Anik lah bagi jawapan Anik pula lah. Anik nak. Wow. Okey. Nuri dapat 2. Ni sama macam jawapan Khairil. Okey, saya padam dulu lah. Saya left lah. Relax lu. Nak tengok jawapan ni pula. Okey. Anik punya mantap tak? Kita punya Anik. Tak boleh ni ya. Saya kena pergi. Richard nak kena save image dulu. Jadi saya lambat sikit. Ni. Okay. Macam mana nak buat screenshot dekat komputer? Print screen. Tekan print screen. Ada print screen. Ada print screen. Ada? Ada belah atas tu, sebelah pause break. Mana saya punya whiteboard ni? Okay, so kan. So pergi kat ini. So ni jawapan Anik. Kita tengok sama-sama. Anik, adakah jawapan Anik mantap? Nampak tak? Jelas tak? Besar tak? Okey kot. Boleh Okey, so ni jawapan Anik. Jawapan Anik saya rasa beza sikit dengan orang lain ni. Sis Anik Pro. Okey, so Anik jawab penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan okey, patutnya penyata jawatan pelajaran dapat mengukuhkan perpaduan. Kan awak kena buat lengkap lah. Tapi bila saya baca habis, nasib baik ada perkataan memupuk perpaduan kat sini. So boleh terima lagi lah. Okay. Okay, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui, panjang betul dia punya intro, melalui sistem persekolahan yang sama. Okey, so ini dapat sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Okey, bahasa kebangsaan. Dah 2 markah. Baru 2. Mana ni? Lain-lain tak dapat 4 lagi. Baru 2 markah. Oh ya. Saya Ada lagi satu. jawapan saya sampai 6 markah. Saya dapat sampai 6. Orang siapa lagi Fatenin. Fatenin dah Fatenin Belum. Okey. Saya tanda Fatenin punya kejap. Liana? Liana tak ada. Jana dah friends. Saya ni rasa nanti saya buat dekat kertas pasal saya bagi kat group je. Saya fed up dengan benda ni. Okey.
Cikgu, saya punya tu. Ya Allah. Bukan lah. Tunggu. Mana ni? Oh, okey. Astaghfirullahalazim. Saya terscroll awak boleh padam lah. Padam Saya lah. tak nak padam ni. Okey, jap. Ni saya pergi ni jap. Saya kena padam yang lama ni. Saya tak save tadi. Fattening. Okey, ni jawapan fattening. Okay, pergi atas. Tak. Pergi bawah. Pam. Besar sikit. Besar lagi. Right. So nampak apa ni? Sana pergi. Okey. So ni jawapan fattening. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan dengan mewujudkan sistem persekolahan yang sama dapat 1 markah. Sistem persekolahan yang sama tu dapat bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Selain itu menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Okey, ni markah kedua. Akhir sekali menyusun kandungan kurikulum yang seragam. Dan bercorak kebangsaan. Markah keempat. Dapat full mark. Okey, tahniah Fattening. Wow. Budak dekan. Okey. Aduh, tulisan saya. Dia bila dalam Mana dapat jawapan? Oh, yang 3 poin atas tu Okey, ini jawapan Fattening. Okey, tahniah Fattening. Cikgu cek balik jawapan saya, cikgu. Alah, dah lambat. Ini tak berhati. Cikgu cek balik jawapan saya. Ini dah sebab Fattening. Tak, saya nak tambah lagi 1 markah je. Sebab saya Fattening dah dapat full mark lah. Awak tengok je lah jawapan Fattening ni. tak apa, cikgu cek balik jawapan saya. Tak sempat lah. Dah makan masa lama dah. Okey. So, apa lagi? Kemudian kita pergi ke sini lah. Nantilah saya tengok Anik punya. Tapi hari tu Anik mengajuk. Dia terpadam dah dia punya. Saya tak sempat nak tengok lagi. Korang boleh tengok WhatsApp nanti. Nanti korang tulis balik jawapan Fattening kat nota korang tu. Okey. Bagaimana Okey. penyata razak ataupun penyata Jawatankuasa Pelajaran 56 dapat kukuhkan perpaduan melalui pendidikan. Okey, so saya rasa itu saja setakat ini topik kita pada hari ini. Okey, minggu depan kita akan bincangkan tentang topik penubuhan parti politik. Parti politik lagi kan. So jangan korang bosan lah cubalah pupuk minat korang untuk tahu tentang parti-parti politik yang ada dalam negara kita. Okey? Ada nak tanya apa-apa tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau ini topik minggu depan kalau kita tengok sekejap
Tapi sebenarnya topik minggu depan ni saya sekali arung lah. Sebenarnya cara saya ajar senang aja. Topik parti politik ni. Besarnya dia punya tulisan. Okay, saya nak tutup rekod dulu.